Salam sejahtera, anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Bonny Today TV malam ini. Pasar Fosang di Kota Kinabalu tidak dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Pasar Fosang di Loyang, Kota Kinabalu penuh sesak dengan pengunjung yang ingin membeli barangan keperluan hampir setiap hari termasuklah ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Gambar ini yang tular di media sosial menunjukkan suasana di Pasar Fosang yang dipenuhi pengunjung pagi tadi. Jumlah pengunjung yang begitu ramai menimbulkan kebimbangan jangkitan COVID-19. Mengambil maklum mengenai kesesakan di Pasar Fosang, Kerajaan Sabah hari ini memutuskan Pasar Fosang ditutup sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa serta-merta. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Loyang, Fong Jin Zi, memberi jaminan bantuan akan disalurkan kepada penjajah Pasar Fosang yang terjejas. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, kesesakan orang ramai akan menyumbang kepada penularan wabak COVID-19 dalam tempoh yang amat genting ketika ini dalam memerangi wabak itu. Katanya tidak sesiapa yang ingin melihat Fosang menjadi kluster COVID-19 yang seterusnya. Menerusi catatan di laman Facebook, Fong bersetuju dengan langkah proaktif diambil kerajaan negeri untuk menutup Pasar Fosang buat sementara kerana ia cara terbaik untuk mengelakkan orang ramai berkumpul di situ. Universiti Malaysia Sabah UMS diberi kepercayaan untuk membantu Kementerian Kesihatan melakukan ujian COVID-19 ke atas sampel pesakit untuk meningkatkan keupayaan makmal di Malaysia dalam membantu memerangi virus itu. Pengarah Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS, Dr. Zarina Amin berkata, ujian dilakukan sepasukan penyelidik IPB di Makmal Biokeselamatan UMS diketuai Profesor Madya Dr. Vijay Kumar. Ujian itu sepatutnya diadakan pertengahan bulan ini, namun dilaksanakan lebih awal pada 9 April kerana terdapat keperluan mempercepatkan ujian ke atas baki sampel. Selain Vijay, 4 lagi penyelidik UMS yang terlibat ialah Profesor Madya Dr. Kenneth F. Rodriguez, Dr. Cahyo Budiman, Dr. Christopher Wu Lok Yung dan Profesor Madya Dr. Lee Ping Chin dari Fakulti Perubatan dan Sumber Alam UMS. Ujian ke atas sampel menggunakan kaedah Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. Pendek kata, kita ibarat sebuah keluarga yang besar. Kita saling bantu-membantu ketika zaman susah. Kita jaga keluarga kita. Kita jaga jiran kita. Kita jaga masyarakat kita. Baik kita di kampung, di kawasan perumahan, di kondominium, di rumah flat, kita jaga kita. Kita jaga kita. Inilah nilai sebenar persaudaraan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa. Kita jaga kita. Ungkapan itu kian popular sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan di negara ini mulai 18 Mac lalu. Sebab itulah dalam perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, beliau menyuruh rakyat Malaysia agar saling mengambil berat antara satu sama lain dalam tempoh PKP ini. Ketika kita sedang menikmati hidangan makan malam yang lazat, luangkan sedikit masa memikirkan tentang jiran anda atau orang di sekeliling anda. Adakah mereka mendapat nikmat yang sama? Ataupun mereka termasuk anak-anak yang masih kecil sedang menderita kelaparan akibat pelbagai kekangan PKP termasuk terputus sumber rezeki dan sumber makanan. Sehubungan itu, dalam tempoh PKP ini, setiap individu mempunyai tanggungjawab sosial masing-masing untuk memastikan kebajikan orang sekeliling terjaga. Banyak cerita dikongsikan di media sosial tentang keadaan keluarga miskin yang terputus sumber pendapatan sehingga tidak mampu membeli bekalan makanan untuk keluarga. Antara kisah yang meruntun jiwa adalah tentang seorang bapa muda mengayuh basikal sejauh beberapa kilometer untuk mengejar sebuah van sukarelawan yang sedang menyampaikan bantuan kepada golongan memerlukan.
Pemuda yang hilang pekerjaan itu merayu turut diberikan bantuan demi sesuap nasi untuk isteri dan 2 anaknya termasuk bayi yang baru dilahirkan. Kisah-kisah ini memberi pengajaran kepada kita untuk sentiasa peka kepada masyarakat di persekitaran kita, terutama soal kebajikan mereka, seperti kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Di peringkat kerajaan negeri, bantuan COVID-19 Sabah yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal 25 Mac lalu bertujuan memastikan tidak mana-mana rakyat Sabah yang terkecuali. Baik penduduk di kawasan terpencil Curug Bukit dan Belantara, malah pelajar Sabah di Semenanjung Malaysia atau Sarawak, bantuan makanan dihulurkan kepada mereka kerana itu tanggungjawab kerajaan memastikan setiap rakyat tidak menderita dengan PKP. Selain bantuan makanan kepada agensi Barisan Hadapan di segenap pelosok Sabah, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM sedang bekerja keras menghantar bantuan makanan yang disediakan agar semua isi rumah mendapat manfaat. UPPM menempuh segala rintangan seperti berjalan kaki, mendaki bukit, menempuh sungai, malah menaiki bot untuk memastikan bekalan makanan itu sampai kepada isi rumah yang memerlukan. Langkah kerajaan Sabah menyediakan peruntukan puluhan juta ringgit untuk membekalkan makanan itu mendapat pujian dan tidak dilakukan di negeri-negeri lain. Menyahut seruan Kita Jaga Kita, pelbagai inisiatif dilakukan oleh individu prihatin di Sabah untuk saling bantu-membantu memasuki hari ke-24 pelaksanaan PKP. Bukan sekadar bantuan barangan dapur, pendekatan berbeza dibuat bagi membantu golongan yang mungkin kehabisan makanan di rumah akibat pelbagai faktor termasuk kehilangan punca pendapatan. Pagi tadi terdapat video dikongsikan yang menunjukkan individu prihatin dipercayai dari Kompleks Pemasaran Perikanan Sabah Safma tampil memberi ikan secara percuma kepada penduduk sekitar pusat bandaraya Kota Kinabalu. Setiap keluarga diberikan 1 basin ikan. Penduduk di kawasan perumahan hanya perlu membawa bekas atau plastik sendiri bagi mendapatkan ikan yang diberikan secara percuma. Difahamkan inisiatif ini telah dilakukan sejak 2 minggu lalu di kawasan perumahan di sekitar Kota Kinabalu. Sebelum ini, penduduk kampung Pogunon Penampang menggantungkan sayur dan buah-buahan di pagar untuk diberikan secara percuma kepada satu keluarga. Turut mengamalkan konsep yang hampir sama adalah Pondok Prihatin yang diwujudkan di Tawau atas inisiatif Nur Faiza Karim dari Kampung Blok 31, Tawau. Pondok Prihatin yang terletak 27 km dari Bandar Tawau itu menempatkan pelbagai jenis sayur-sayuran untuk disumbangkan kepada keluarga yang memerlukan. Setiap keluarga dibenarkan mengambil 2 jenis sayuran sahaja bagi membolehkan keluarga lain menerima sumbangan yang sama. Persatuan Minyak Sawit Malaysia MPOA dan Persatuan Pemilik Ladang Malaysia MEOA mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sabah kerana membenarkan ladang dan kilang sawit di 6 daerah meneruskan operasi semasa PKP. Dalam satu kenyataan bersama, MPOA dan MEOA memaklumkan mereka akan mematuhi syarat yang ditetapkan dan akan terus berhubung dan menyokong langkah yang diambil oleh kerajaan negeri dan pihak berkuasa yang berkaitan untuk membendung penyebaran COVID-19 di Sabah. Semalam, Kerajaan Sabah memutuskan untuk membenarkan ladang dan kilang sawit yang diarah tutup di 6 daerah iaitu Tawau, Lahad Datuk, Kinabatangan, Semporna, Kunak dan Kalabakan untuk beroperasi semula namun tertakluk kepada syarat ditetapkan. Seekor anak gajah Borneo betina berusia lingkungan 5 hingga 10 tahun ditemukan mati pada 8 April lalu dipercayai akibat keracunan berhampiran hutan simpan Malua, Lahad Datu. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah, Agustin Tuga berkata, bedah siasat awal mendapati tiada kesan kecederaan luar pada hidupan liar terlindung itu, namun organ dalamannya didapati rosak teruk. Pihaknya tidak menolak kemungkinan punca kematian akibat keracunan. Keputusan penuh ujian makmal masih belum diperoleh. Februari lalu 5 kes kematian gajah Borneo dilaporkan, kebanyakannya akibat diracun.
Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak menjadi rintangan bagi 3 lelaki untuk meneruskan kerjaya mereka sebagai penjenayah untuk memecah masuk kedai 24 jam di Bandar Megajaya, Sandakan Isnin lalu menyebabkan kerugian RM5,000. Semua suspek berjaya ditahan sepasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan di kawasan Parit BDC, Jalan Buli Simsim awal pagi tadi. Turut dirampas daripada suspek adalah 2 bilah pisau, sebilah pisau kerambit dan 1 paket plastik jernih disyaki syabu. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Amin mengesahkan penahanan semua suspek. Beliau berkata siasatan awal juga mendapati mereka terbabit dengan beberapa kes jenayah curi, samun dan pecah rumah di daerah ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Peraturan 11-1 Peraturan Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit. Saudara, pada situasi ini kita mempunyai 4 pilihan. Tinggal bersama keluarga di rumah, ditahan di ward hospital, tinggal di dalam lokap, atau dikubur dalam liang lahat. Salbino Saripun, BTTV.